Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, alhamdulillah kita berhampiran dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah dalam episod ini dan beberapa episod selepas ini kita akan bincang berkenaan dengan Ramadan Al-Mubarak dan juga beberapa hal berkaitan dengan puasa, dengan kelebihan-kelebihan yang terwujud padanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman yang baik dan kita mendapat banyak kelebihan-kelebihan, insya-Allah, daripada kefahaman. Dalam erti kata lain, apabila kita sambut Ramadan Al-Mubarak, maka kita sambut dalam keadaan yang penuh dengan kesediaan, insya-Allah. Sedang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan ini mempunyai pelbagai keistimewaannya. Bayangkanlah, dalam bulan ini betapa banyaknya acara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita laksanakan. Sebagai contoh, puasa Ramadan. Sebagai contoh, kita katakan solat tarawih. Dan di sebalik kedua-duanya ada pelbagai bentuk amalan yang boleh kita lakukan. Kita sungguh-sungguh dan kita gandakannya. InsyaAllah akan kita bincangkan satu persatu selepas daripada ini. Hadirin, hadirat sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, antara yang mana kita digalakkan untuk melaksanakan acara ibadat ialah antara lain kita tahu bahawa kita ditaklifkan ibadat puasa. Cuma insya-Allah lah saya akan bincang khusus pada minggu hadapan. Saya nak bincang yang ini hanyalah khusus berkenaan fadilah Ramadan Al-Mubarak itu sendiri. Dan masa kerana tak berapa nak cukup, saya akan cuba sebut sebahagian daripada yang kita bincang ini. Yang pertama ialah bulan Ramadan adalah bulan dibuka pintu syurga. Ini dia bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haza syahrul Ramadan ja'akum tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi syayatin." Ini bulan Ramadan telah datang kepada kamu. Dibuka padanya pintu-pintu syurga. Ditutup padanya pintu-pintu neraka. Ditambak, dirantai padanya syaitan-syaitan. Sama ada kita nak faham zahir hadis atau kita faham dengan takwilan, insya-Allah kita akan bincang selepas daripada ini. Kedua, pada bulan Ramadan ini, bermula daripada awalan Ramadan sahaja telah digambarkan banyak kelebihan. Sama seperti hadis yang kita bacakan tadi. Apa kata baginda SAW sebagaimana riwayat Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza kana awwalu laylatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla laylatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi untaqa minan nar wa zalika kullu laylah." Maksudnya, jika sekiranya awal pada bulan Ramadan, awal malam daripada bulan Ramadan, syaitan-syaitan ditambak. Begitu juga jin-jin yang ganas diikat, ditutup pintu-pintu neraka dan tak dibuka walaupun satu pintu.
dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Adanya penyeru pada setiap malam, hai yang nak mencari kebaikan, sila lakukan. Hai yang nak mencari kejahatan, berhenti cukuplah. Dan bagi Allah ada yang diselamatkan daripada api neraka pada setiap malam. Inilah kelebihan, iaitu khususnya pada malam Ramadan. Jadi hadis-hadis seperti ini terlalu banyak. Dan dalam riwayat yang lain oleh Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Padanya terdapat malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharam kebaikan malam tersebut, maka dia telah diharamkan. Mana terhalang. Itulah kelebihan malam awal malam daripada bulan Ramadan. Baik. Berkenaan dengan isu pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan sebagainya, syaitan ditambah, apa tafsiran para ulama? Kita sebutlah sebahagian daripada mereka. Mengikut Al-Imam Al-Qadhi Iyad menyatakan ia hendaklah ditafsirkan mengikut zahir dan hakikatnya, iaitu pintu-pintu syurga memang dibuka, pintu-pintu neraka memang ditutup, syaitan-syaitan diikat, ditambah sebagai satu alamat yang menunjukkan masuknya bulan dan memuliakan kehormatannya. Jadi dengan sebab itu kita akan dapati bahawa umat Islam selamat daripada gangguan syaitan, dan ketika itu perlakuan jahat mereka amat berkurangan berbanding pada bulan yang lain. Ini yang disebut oleh Qadhi Iyad. Dan katanya juga boleh jadi dengan maksud secara majazi, iaitu isyarat bahawa pada bulan Ramadan ini pahala untuk meraihnya adalah amat banyak. Begitu juga dengan keampunan. Sedangkan syaitan-syaitan cukup sukar dan sedikit kemampuan untuk nak menyesatkan dan nak mengelirukan manusia. Kerana seolah-olah mereka ditambak, diikat. Dan ini mereka tak mampu. Dan itulah sebahagian pendapat. Dan ada kata pintu-pintu rahmat akan dibuka. Ini tafsiran-tafsiran yang disebut oleh para ulama. Baik. Antara kelebihan bulan Ramadan ialah Allah kifaratkan dosa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtuniba al-kaba'ir. Maksudnya, puasa sembahyang 5 waktu, melaksanakan Jumaat hingga kepada Jumaat seterusnya, melaksanakan ibadat bulan puasa Ramadan hingga kepada bulan Ramadan, maka ia menjadi kifarat antara keduanya selama mana dia menjarakkan daripada dosa-dosa. Maknanya kalau orang tu sembahyang Jumaat, lepas tu dia sembahyang Jumaat pula, antara 2 Jumaat tu Allah ampunkan dosa dia. Begitu juga salat, lepas salat zuhur, salat asar, lepas salat asar, salat maghrib dan sebagainya. Itu menunjukkan hebatnya pada hari Jumaat, hari puasa Ramadan dan lain-lain lagi. Sidang pendengar Radio Aikim dalam ruangan Makarimul Akhlak ini, saya nak sebut sebuah kisah yang cukup menarik. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Bila dia naik mimbar, dia kata amin, amin, amin 3 kali. Kemudian dia berkata, siapa yang dapati kedua ibu bapanya masih ada atau salah seorang daripada keduanya, dan dia tidak mendapat keampunan, maka dia dijauhkan oleh Allah. Ini dia. Kadang-kadang ada orang tu banyak kesilapan. Maka aku kata kepada amin.
Dan siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tetap tak dapat keampunan, maka Allah jauhkan daripadanya. Maka aku kata amin. Kemudian mereka kata kulu, Nabi kata kulu, katakanlah amin. Dan siapa yang disebut di sisinya tentang aku, dia tidak selawat ke atasku, maka Allah menjauhkannya, maka katakanlah amin. Jadi ini perkara yang cukup penting kita ingat. Mulianya Ramadan, mulianya melaksanakan ketaatan kepada kedua ibu bapa, mulianya berselawat atas Nabi SAW. Kadang-kadang kita biarkan begitu saja, maka sudah pasti kita mendapat kerugian. Sepatutnya bila datang Ramadan, kita akan isi episod Ramadan ini dengan banyak acara-acara yang baik. Kita dapat taat, kita dapat ibadat dengan sesungguh-sungguhnya, insya-Allah. Sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi, seterusnya melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, pahalanya digandakan. Besar pahala orang melakukan umrah pada bulan Ramadan. Mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan menyamai haji. Kata Imamul Munawi bahawa umrah pada Ramadan menyamai haji kerana pada pahalanya, bukan dari segi gugur kefarduan. Maknanya bila kita buat umrah Ramadan tak payah buat haji, tidak. Haji tetap wajib. Kerana ijma' bahawa umrah tidak memadai daripada melaksanakan haji. Maknanya kalau kita buat umrah selesai dah. Ini dari segi pahala. Artinya hebatnya umrah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian antara kelebihannya lagi ialah pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran. Sifatnya sebagai petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan juga penjelasan. Sebab itulah Allamah Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan, dia Allah memuji bulan puasa ini berbanding dengan bulan yang lain, di mana Allah memilihnya antara seluruh bulan untuk memukaddimahkan atau untuk menurunkan Al-Quran yang maha agung itu. Jadi bila disebut macam itu, maka jelaslah kepada kita. Bahkan mengikut setengah riwayat, bukan semata-mata kitabullah Al-Quranul Karim sahaja diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi mengikut riwayat daripada Imam Ahmad dalam sanadnya, dalam musnadnya, daripada Wasilah Ibn Al-Asqa' bahawa Rasulullah SAW menyatakan suhuf Nabi Allah Ibrahim juga diturunkan pada awal malam Ramadan, dan diturunkan Taurat pada 6 baki daripada Ramadan, dan Injil pada 13 Ramadan, dan diturunkan Quran pada 24 Ramadan. Ini pandangan sebahagian daripada para ulama menunjukkan kepada kita bahawa mulianya Ramadan ini kerana kitab-kitab pembawa petunjuk datang pada bulan Ramadan memberi hidayah kepada manusia. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak. Antara kelebihan Ramadan ini sebagaimana yang dinukilkan daripada Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala berdasarkan tafsiran Nas Al-Quran, kerana terdapatnya pada bulan Ramadan malam Qadar yang dinyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya malam tersebut sehingga amalan digandakan
seolah-olah kita lakukan sama seperti 1000 bulan. Dan kebanyakan ulama ahli tafsir berpendapat bahawa amalan seperti malam qadar ini adalah malam yang paling lebih. Jadi mana lagi amalan padanya lebih baik daripada amalan lebih pada 1000 bulan yang tiada padanya malam qadar. Maknanya kalau tak ada malam qadar, 1000 bulan dengan satu malam qadar, jauh malam qadar lebih baik. Abu Al-Aliyah menyatakan malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana dalam 1000 tu tak ada malam qadar. Memanglah maksudnya macam itu. Dan inilah yang ditafsirkan oleh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang menggambarkan bahawa Allah menerangkan keutamaan malam qadar, yang mana malam itu penuh dengan keberkatan. Bahkan ada pendapat menyatakan bila diturunkan Quran pada malam tersebut, sebagaimana kata Ibn Abbas, dia turun dari bentuk keseluruhannya, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada langit dunia, kemudian diturun secara tafsir satu persatu mengikut keadaan selama 23 tahun hampir kepada Rasulullah SAW, apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, menariknya apabila disebut malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi sendiri menyebut man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang ditegah daripada kebaikannya, maka sebenarnya dia telah ditegah, memberi makna dia telah luput kepadanya banyak kebaikan-kebaikan. Artinya terhalang mendapat pahala yang penuh atau keampunan yang merangkumi keseluruhan, sehingga menjadi dia berjaya untuk menegakkan dan menghidupkan malam tersebut. Itulah hebatnya tuan-tuan. Seterusnya pada malam tersebut, sebagaimana kita tahu, disuruh kita berqiyamul lail dengan melaksanakan ibadat seperti salat tarawih dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana riwayat Abu Hurairah pernah menyatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangkit melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh dengan muhasabah, nescaya diampun baginya dosa yang terdahulu. Dan setengah ulama menyatakan perkataan imanan maknanya meyakini dengan sebenarnya dan beriktikad tentang kelebihannya, dan sentiasa muhasabah, inginkan kepada Allah semata-mata, bukan kerana riak kepada manusia dan juga bukan kerana lain, yang akan meluput menyalahi keikhlasan, nescaya diampunkan dosanya yang terdahulu, yang tidak akan berlaku kepada yang lain. Dan ma'ruf di sisi fuqaha bahawa ini khusus keampunan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Sebahagiannya menyatakan termasuk juga dosa besar yang akan diperingankan. Dan Imam Nawawi menyatakan bila sebut man qama Ramadan, sirah ini memberi makna ajakan, bukanlah wajib, agar umat kita ini berhimpun untuk melaksanakan qiyam Ramadan dengan keadaan bersungguh-sungguh, walaupun statusnya adalah sunat semata-mata. Seorang ulama namanya Imam Ibn Battal rahimahullah ta'ala menyatakan, berkenaan dengan kita ajak orang ramai untuk dengar bacaan qari dan sebagainya, untuk menghimpunkan dan sebagainya, itu pun adalah pandangan-pandangan ulama. Maknanya mungkin buat pengajaran, mungkin buat keinsafan dan sebagainya, adalah amat-amat baik jika sekiranya kita dapat pasak dalam jiwa, dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang disebut oleh para ulama. Yang penting pengisian kita pada bulan Ramadan dengan sepenuh-penuhnya
agar kita mendapat banyak kelebihan-kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi seperti kita kata seperti kita melaksanakan bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran, kita bersedekah, kita melaksanakan ibadat-ibadat lain, memang banyak yang saya rasa saya akan bincangkan pada waktu yang lain. Tajuk-tajuk yang besar secara khusus kerana kita nak mengisi bulan Ramadan dengan perkara yang bermanfaat, yang menguntungkan kita, yang bukan kita kata bersahaja dan tidak bermanfaat. Tapi secara umum saya boleh katakan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang pemurah, dan dia adalah paling pemurah khususnya pada bulan Ramadan, khususnya ketika bertemu Jibril, dan ia sentiasa bertadarus Al-Quran setiap malam. Dan Rasulullah SAW pemurahnya itu lebih murah daripada angin yang bertiup kencang. Maknanya sifat Nabi SAW amat pemurah. Dan daripada sini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kenapa Rasulullah SAW begitu bersifat pemurah pada bulan Ramadan? Kerana faedahnya besar banyak. Pertama, kemuliaan zaman, dan diangkat kelebihan pahala, balasan pahala padanya berdasarkan kepada riwayat yang banyak, seperti riwayat At-Tirmizi, di mana daripada Anas radhiyallahu an secara marfu' menyebut afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan, seafdal sedekah pada bulan Ramadan. Dan termasuk juga memberi pertolongan kepada orang miskin, orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang berzikir dan mendirikan ketaatan. Jadi bila kita bantu mereka, maka membantu orang buat baik, maka sudah tentu kita akan dapat banyak baik. Samalah seperti kita jamu orang berbuka puasa, kita akan dapat banyak kebaikan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man fatara sa'iman falahu mislu ajrihi min ghairi an yanqus min ajri sa'im syai'a. Maksudnya, siapa yang membuka orang berpuasa, baginya dapat pahala tersebut tanpa dikurangi pahala orang berpuasa sedikit pun. Mudah-mudahan pencerahan yang kita kemukakan ini akan memberi kefahaman kepada kita dengan sebaik-baiknya. Saya merasakan sekadar itulah yang dapat kita sampaikan, dan insya-Allah pada waktu yang lain, pada masa yang lain, kita akan bincang lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak untuk tajuk-tajuk seterusnya, supaya kita dapat mengambil banyak iktibar, kita dapat mengambil banyak pengajaran, dan kita sentiasa diberi keberkatan, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din al-mutawin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi